Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menghuraikan makna dan intisari dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, yang mana menjelaskan bahawa Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan tiga perkara, iaitu Al-Quran merupakan kitab yang sempurna dalam seluruh isi yang dikandungnya, berupa makna-makna, maksud, kisah-kisah, begitu juga dengan ibrah, yakni pengajaran, serta tasyri' yang mana kekal sehinggalah ke hari kiamat, ataupun pensyariatan yang akan kekal sehinggalah ke hari kiamat. Dan dengan datangnya risalah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun membatalkan syariat umat-umat yang terdahulu. Hatta Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan pada akhir zaman juga akan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga disebutkan dalam kitab tafsir Al-Munir bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan bahawa tidak ada keraguan pada Al-Quranul Karim, seperti mana yang dinyatakan la raib, tidak ada keraguan pada Al-Quranul Karim. Begitu juga yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber hidayah secara umum kepada seluruh manusia dan secara khas kepada orang yang beriman ataupun yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terdapatnya satu kisah di mana membuktikan Al-Quran ini merupakan kitab yang benar, tidak ada kekurangan dari sudut laras bahasa dan sebagainya. Bahkan Al-Quran ini meliputi kisah-kisah daripada tiga dimensi, sama ada kisah-kisah yang berlaku pada zaman sebelum dibangkitkan, diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah umat-umat terdahulu dan sebagainya. Juga kisah yang kedua, dimensi yang mana kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita peristiwa pada masa akan datang berhubung dengan hari kiamat dan sebagainya. Ketika mana tahun kelima kenabian, turunnya satu surah, iaitu surah Ar-Rum, yang mana pada surah berkenaan menceritakan tentang kekalahan kerajaan Rom yang dikalahkan oleh kerajaan Parsi, yang mana di antara persamaan kerajaan Rom dengan umat Islam ketika itu ialah mereka menganut agama yang datangnya daripada langit, agama samawi. Adapun umat Islam di Mekah beragama Islam. Adapun agama Rom ketika itu mereka beragama Nasrani, iaitu pada asalnya merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Adapun kerajaan Parsi, kerajaan yang menyembah api, punya persamaan dengan golongan musyrikin yang menyembah berhala. Bila mana dikalahkan kerajaan Rom dan menanglah kerajaan Parsi, maka gembiralah orang-orang musyrikin di Mekah Mukarramah, sehinggalah adanya ayat Al-Quranul Karim yang akan menjelaskan bahawa akan dikalahkan pula kerajaan Parsi dan akan diberikan kemenangan pada kerajaan Rom. Maka bila mana diberitahukan akan hal sedemikian, maka orang musyrik tidak percaya bahawa kerajaan Rom akan bangkit semula, sehinggalah dicabar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
akan benarnya makna ayat Al-Quran ini, walaupun belum lagi tercapainya kemenangan oleh kerajaan Rom. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaruh dengan orang-orang musyrikin bahawa tidak lama lagi kerajaan Rom ini akan bangkit semula, akan mendapat kemenangan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa mereka akan mendapat kemenangan semula. Min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah mana kerajaan Rom ini dikalahkan, mereka akan menang semula. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berani bertaruh dengan orang-orang musyrikin dengan 10 ekor unta. Jadi pertaruhan pada ketika itu tuan-tuan belum lagi diharamkan, kerana pada tahun kelima kenabian pertaruhan ketika itu masih belum diharamkan. Dan juga duit ataupun hadiah pertaruhan itu tidak diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi bagaimana Sayyidina Abu Bakar begitu percaya dan yakin bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Beraninya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa akan dikalahkan kerajaan Parsi dan akan mendapat kemenangan bagi kerajaan Rom. Maka perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya ditambahkan lagi tempoh untuk memperakui kebenaran bahawa kerajaan Rom ini akan mendapat kemenangan sehinggalah 9 tahun. Tempoh pertaruhan itu dilanjutkan sehinggalah 9 tahun. Kerana ayat Al-Quran Al-Karim menyatakan fi bid'i sin, iaitu kerajaan Rom akan dalam beberapa tahun. Perkataan bid'i sini dalam Al-Quran ataupun dalam penggunaan bahasa Arab, bid'i bermaksud angka yang bermula daripada angka bilangan yang bermula daripada 3 sehinggalah 9. Dan bagaimana yakinnya Sayyidina Abu Bakar bahawa benarnya ayat Al-Quran ini. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian kerajaan Rom berjaya mengalahkan kerajaan Parsi. Jadi ini di antara keyakinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an terhadap benarnya perkhabaran walaupun belum lagi terjadi ketika itu. Lalu kerajaan Rom mendapat kemenangan dan membuktikan ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah pun turunkan pada tahun kelima kenabian. Jadi ini di antara kisah-kisah dan juga perkhabaran daripada Al-Quranul Karim yang tidak ada keraguan padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hudal lil muttaqin, bahawa Al-Quran ini hanyalah diberikan manfaat yang sempurna kepada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umumnya Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada manusia, tetapi yang mendapat manfaat ini hanyalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagai syifa, sebagai penyembuh dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, orang yang zalim, wala yazinu zalimin illa khasara. Dan tidaklah yang bertambah kepada orang-orang yang zalim melainkan hanyalah kerugian sahaja. Dan pada ayat yang ketiga, antara sifat orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama ialah beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara ghaib ini meliputi perkara yang tidak mampu untuk dilihat dengan mata kasar, tidak mampu dirasakan oleh panca indera kita yang terbatas, bahkan mungkin tidak terjangkau dengan fikiran logik semata-mata. Antaranya ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita sepanjang kehidupan di dunia ini. Begitu juga dengan malaikat. Berimannya kita dengan malaikat tanpa kita boleh melihat akan kewujudan ataupun dengan tidak mampu melihat fizikal malaikat dalam rupanya yang sebenar. Begitu juga dengan penciptaan makhluk yang selain daripada manusia, golongan jin dan sebagainya, tetapi kita beriman dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga berkaitan dengan Al-Quran juga menceritakan tentang syurga dan neraka. Boleh dikatakan hampir sepertiga ayat Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang syurga dan neraka, berkaitan dengan penghuni syurga dan neraka dan bagaimanakah jalan untuk menuju ke syurga Allah, dan apakah perkara-perkara yang mencampakkan seseorang ke dalam neraka. Jadi kewujudan syurga dan neraka ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar pada di dunia ini, tetapi memerlukan kita beriman dengan kewujudan adanya syurga dan neraka. Begitu juga dengan pahala dan dosa, tidaklah terzahir
di hadapan kita pada hari ini. Kalaulah syurga dan neraka itu kan pahala dan juga dosa dapat dilihat, sudah pasti ramailah yang akan beriman. Tetapi inilah merupakan medan ujian kepada manusia. Kan beriman dengan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang tidak dilihat dengan mata kasar, tidak boleh dirasai oleh panca indera kita yang terbatas. Tetapi orang yang beriman pada Allah, kan seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita kisahkan tadi, kan percaya dengan segala perkhabaran yang datangnya daripada Al-Quranul Karim dan juga daripada hadis baginda Nabi SAW. Jadi itulah merupakan ciri yang pertama, dan beriman dengan perkara-perkara ghaib, dengan kewujudan kan makhluk selain daripada manusia, malaikat, jin, berkaitan dengan hari kiamat. Begitu juga berimannya kita pada kitab-kitab yang terdahulu. Maka ini dirangkumkan dalam perkara-perkara ghaib yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan ciri yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kan alladzina yu'minuna bil ghaib, kan yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan juga yang kedua ialah wa yuqimunas solah. Dan ini ditunjukkan formula kejayaan bagi manusia ialah kan mendirikan solat. Tidak digunakan dalam ayat ini wa yusallun, kan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Wa yuqimu, kan wa yuqimu ini maksudnya mendirikan solat. Wa yuqimunas solah. Walhal dalam ayat yang boleh kita sebutkan dalam bahasa Arab boleh saja disebutkan wa yusallun, kan mereka yang solat. Tidak disebutkan mereka yang solat, tetapi mereka yang mendirikan solat. Menunjukkan seseorang itu bukan sekadar mengangkat takbir semata-mata, tetapi kan menunaikan tanggungjawab seorang Muslim yang menitik beratkan solat dalam kehidupannya. Iaitu bukan saja sekadar solat, tapi dari segi adab ketika mana melaksanakan solat, dijaga dengan sempurna akan tata tertib ketika mana menunaikan solat, syarat-syarat solat, bahkan perkara sunat dalam solat juga diambil berat. Maka inilah yang dimaksudkan dengan wa yuqimunas solah, kan mendirikan solat itu dengan dimaknai secara sempurna akan setiap gerakan dalam solat, bacaan dalam solat, pergerakan dalam solat. Maka ditadabbur sebaik mungkin, kan tidak dilengah-lengahkan solat. Kalaulah sekadar solat itu kan dilakukan secara sah semata-mata, mungkin ada orang yang 30 minit sebelum habisnya waktu solat, maka dia kata tak apalah, yang penting solat. Tetapi orang yang sangat menitik beratkan solat, bila tibanya waktu solat, maka dia akan segera meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak bersangkutan dengan ibadah. Bersegeranya dia mengambil wuduk, kan datang ke masjid ataupun tempat ibadah, solat secara berjemaah. Maka inilah seseorang yang sangat mengambil berat mendirikan solat dalam erti kata yang sebenar. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa yuqimunas solah, mereka yang mendirikan solat. Solat ini seperti mana yang kita tahu, yang dimaksudkan solat dalam ayat ini ialah dari sudut istilah, iaitu perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, kan, dengan gerakan dan dalam perkara-perkara ataupun yang berkaitan dengan solat, sehinggalah diakhiri dengan salam yang pertama. Maka itulah solat yang dimasukkan dalam ayat ini. Adapun solat dari sudut bahasa ialah sekadar berdoa, tetapi yang dimasukkan ialah solat ini yang difardukan setiap di antara kita, yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Jadi ini merupakan solat yang wajib, kan, tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Hatta ketika mana kita dalam keadaan sakit, tetap dituntut solat dalam keadaan yang kita mampu. Dalam kita bermusafir sekalipun, tetap dituntut untuk kita mengerjakan solat, dan secara jamak dan qasar. Solat yang dilakukan oleh Nabi SAW juga ditambahkan dengan solat-solat yang sunat, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Solat itu ialah 5 waktu. Dan inilah yang akan ditanya seawalnya kita diaudit di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting, perkara yang pertama dihisab seseorang ialah akan solatnya. Walaupun mungkin kita mempunyai prestasi yang baik pada amalan-amalan soleh yang lain, kan rajin bersedekah, kan rajin membaca Al-Quran, tetapi kalau ada kelompongan pada solat, maka ini perkara yang perlu untuk diatasi. Kerana perkara pertama yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan solat, dan solat fardu 5 waktu. Dan perlunya ada kesedaran bagi setiap Muslim untuk kan menilai tambahkan amalan
solatnya dengan melaksanakan solat-solat yang sunat, solat-solat nafilah. Dan solat yang paling mudah dilakukan ialah solat sunat rawatib. Kan solat sunat rawatib ialah solat-solat yang mengiringi solat-solat fardu. Dan ada 12 rakaat seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jelaskan bahawa solat yang wajib ialah 5 waktu, dan bolehnya untuk kita mengiringi setiap solat itu dengan solat sunat rawatib. Kan secara umumnya kesemua solat fardu mempunyai solat sunat rawatib, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Qabliyah ialah solat sebelum, ba'diyah ialah setelah mana solat fardu itu dilaksanakan. Jadi kesemua solat keseluruhannya mempunyai solat qabliyah dan ba'diyah, melainkan pada waktu asar dan juga pada waktu subuh. Kan subuh dan juga asar tidak ada ba'diyah padanya. Tidak ada ba'diyah pada asar dan juga subuh. Adapun selain daripada kedua solat ini, maka terdapatnya qabliyah dan ba'diyah. Dan yang paling ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebanyak 12 rakaat. Kan 12 rakaat iaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya. Ada berapa? Kan 2 sebelum subuh, kemudian 4 sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. 2, 4, 8. Dah 8 dah. Kemudian lagi 2 rakaat ialah selepas maghrib. Kan 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat setelah isyak. Jadi menjadikan yang sangat ditekankan, dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebanyak 12 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti mana hadis Ummu Habibah, sesiapa yang solat 12 rakaat fi lailin wa lailah, pada malam dan siang, yang dimasukkan dengan 12 rakaat ini ialah solat sunat. Adapun solat wajib ialah 17 rakaat. Jadi 12 rakaat yang dimasukkan dalam hadis ini ialah solat sunat rawatib. Sesiapa yang berjaya melengkapkan pada sehari 12 rakaat, akan dibina baginya rumah di syurga. Kan setiap hari dia berjaya melengkapkan 12 rakaat solat sunat rawatib ini, maka layaklah dia dibina rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi letakkanlah target dalam kehidupan kita, sekurang-kurangnya setahun yang berlalu ini, sekurang-kurangnya telah didirikan kepada kita 300 buah rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang 300 rumah. Kan setiap hari, kalau kirakan tahun itu, setahun ada 360 lebih hari. Jadi 60 hari kita outstation dan sebagainya tak sempat. Tapi letakkanlah target sekurang-kurangnya kita dapat 300 hari dalam setahun berjaya melengkapkan solat sunat rawatib. Jadi Nabi SAW janjikan seseorang itu dibangunkan rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga ini luas tempatnya tuan-tuan, lebih luas daripada langit dan bumi. Nanti ada orang kata, "Ustaz, saya tak naklah rumah saya nanti banyak sangat. Saya buat sekadar je lah. Hari ni saya buat, minggu depan lagi saya buat." Dan beranggapan bahawa syurga ini seperti mana dunia yang kita lihat. Sedangkan tuan-tuan, orang yang terakhir masuk syurga sekalipun, kan orang yang terakhir, maksudnya orang ni dibebaskan daripada neraka, dan dialah orang yang terakhir masuk ke syurga, maka dia sangat terkejut kerana syurga yang diberikan padanya lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi bayangkanlah kalau seseorang yang di antara orang yang pertama masuk syurga, sudah tentu jauh lebih hebat ganjaran syurga yang diberikan padanya. Jadi bagaimanakah keluasan syurga itu? Maka kita isi dengan disebabkan amalan soleh yang kita lakukan di dunia. Menunjukkan seseorang yang telah pun dibangun rumah padanya di satu tempat, menunjukkan bahawa dia dijamin sebagai penduduk di kawasan berkenaan. Kalaulah Nabi menjanjikan rumah di syurga, maksudnya orang itu pasti akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara 12 rakaat yang boleh kita jaga. Kalaulah mungkin 4 rakaat sebelum zuhur tadi kita tak sempat 2 rakaat saja, kan boleh kita cover di tempat lain. Contohnya 2 rakaat sebelum asar, contohnya. Kan 2 rakaat sebelum maghrib ataupun 2 rakaat sebelum isyak. Tapi yang 12 rakaat itu lebih ditekankan pada yang saya sebutkan tadi, kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan juga isyak, kan menjadikan 12 rakaat. Jadi ini antara cadangan dalam kita nak dikategorikan sebagai orang yang mendirikan solat dengan sebenar-benarnya, bukan saja meraihkan, menjaga dengan penuh kesempurnaan berkaitan dengan syarat solat, kan wajibnya solat, kan kewajipan dalam ibadah solat, kan, dan dijaga sebarang perkara yang merosakkan solat,
juga dari sudut bilangan solat itu sendiri juga. Kan di samping kita menjaga yang wajib sudah tentu, dan kita menilai tambahkan amalan wajib ini dengan perkara-perkara sunat. Jadi 12 rakaat solat rawatib ini dicampur dengan 17 rakaat solat fardu, menjadikan bilangannya ialah sebanyak 29 rakaat. Adapun Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada setiap malam mengerjakan 8 rakaat solat sunat tahajud, dan diakhiri dengan 3 solat witir, 3 rakaat solat sunat witir, menjadikan bilangan solat yang dilaksanakan oleh Nabi pada malam hari sekurang-kurangnya sebanyak 11 rakaat. Jadi inilah sekurang-kurangnya bilangan solat yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi berapakah bilangan keseluruhannya tuan-tuan? 17 campur dengan 12, 29, campur dengan 11, jadi jumlahnya ialah 40 rakaat. Jadi 40 rakaat inilah minimum yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kalau kita mampu untuk laksanakan, maka alhamdulillah. Cumanya kita sekali-kali tidak mampu untuk sampai kepada level kualiti solat Nabi, kerana Nabi SAW pada satu rakaat saja akan membaca panjang bacaan Nabi SAW, ia seperti mana suratul Baqarah pada rakaat pertama, begitu juga pada rakaat kedua. Jadi tapi sekurang-kurangnya kita cuba untuk menjadikan apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW itu semampu kita. Paling penting tuan-tuan juga ialah kalau kita tak mampu untuk membuat atau melaksanakan 11 rakaat, sekurang-kurangnya pada pengakhiran solat yang kita kerjakan itu kan, ialah kita melaksanakan solat witir. Dan solat witir ini di antara kepentingan untuk kita melaksanakan, kan, tidaklah termasuk dalam solat yang 5 yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tetapi sangat ditekankan untuk kita melaksanakan solat witir, kan. Sehingga kan Nabi SAW direkodkan, kan, walaupun Nabi dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bermusafir, Nabi tidak meninggalkan solat sunat yang 2 ini, iaitu solat sunat qabliyah sebelum subuh dan juga solat witir. Ini solat sunat tetapi sangat dijaga oleh Nabi SAW. Jadi itulah tuan-tuan, kita sebutkan 2 ciri orang yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman dengan sebenar-benarnya akan perkara-perkara ghaib, kan, perkara yang tidak boleh dilihat, tetapi mereka beriman dengan sepenuhnya. Dan yang kedua ialah mereka yang kan bukan saja solat tetapi mendirikan solat itu dengan penuh kesempurnaan. Dan ciri yang ketiga ialah kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, maka mereka menginfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi digunakan dalam ayat ini wa mimma, min ini maksudnya litab'id, maksudnya sebahagian. Bukannya dituntut untuk kita menafkahkan keseluruhan harta, tetapi sebahagian daripada harta itu yang dituntut untuk kita berzakat dan menunaikan sedekah, semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pada ayat yang ketiga dirangkumkan 3 ciri yang utama sehingga kan seseorang itu digelar sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan perkara ghaib, mendirikan solat dengan penuh kesempurnaan, dan mereka menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi insya-Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menghuraikan pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke-4 dalam surah Al-Baqarah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, نوره وفتحه وبركاته، ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.